Um, Pada malam ini saya cuba nak sharekan kepada anda ya tentang kenapa kita memilih platform Shuangho dan juga kenapa 111 Cafe Business Plan. Okay. Baik. Sebab yang pertama ya, saya mungkin akan bercakap sedikit dalam bahasa Malaysia, mungkin ada juga dalam bahasa Indonesia sedikit ya. Okay. Sebab yang pertama ialah syarikat. Kenapa kita memilih Shuangho? Sebab syarikatnya yang stabil atau perusahaannya yang stabil. Shuangho ini sebenarnya sudah pun bertapak di pasaran ya, sudah melebihi 35 tahun. Ditubuhkan sejak Ogos 1988. Itu di Malaysia. Tapi jika di PT Shuangho Indonesia sebenarnya sudah pun bermula pada bulan Mei tahun 2005. Ya, sudah hampir 18 tahun beroperasi di Indonesia tanpa leaders. Dia hanya bergerak dengan pembeli yang membeli produknya sebagai pengguna dan juga retail. Ya, maknanya dalam masa 18 tahun dia masih bertahan di Indonesia. Dan juga Shuangho juga merupakan kalau di Malaysia iaitu ahli DSAM, ya, Direct Selling Association of Malaysia. Jadi ini syarikat yang stabil, kukuh dan sudah pun orang kata dikenali di pasaran. Itu sebab yang pertama kenapa kita memilih Shuangho. Okay, sebab yang kedua bagi saya ialah peran pemasarannya yang masih kekal seperti dahulu. Ya, sejak kita ditubuhkan 35 tahun yang lepas sehingga sekarang, pelan pemasaran dia memang tidak pernah berubah. Masih seperti yang dahulu. Dan yang hanya berubah ataupun yang kita perkenalkan dari masa ke semasa ialah strategi. Sebab pelbagai strategi diperkenalkan dari semasa ke semasa untuk kita meningkatkan lagi jualan, meningkatkan lagi rekrutmen dan sebagainya. Jadi pelan pemasaran tidak pernah berubah. Sebab biasanya kalau syarikat yang sudah mengubah pelan pemasaran bermakna dia sudah ada masalah. Tapi di Shuangho selama 35 tahun kita tidak pernah mengubah pelan pemasaran. Hanya strategi yang kita perkenalkan dari masa ke semasa. Jadi itu sebab yang kedua kenapa kita memilih platform Shuangho ni. Sebab yang ketiga yang saya rasakan penting ialah kebanyakan syarikat dia fokus kepada pelbagai produk. Tapi di Shuangho sebenarnya kita fokus kepada satu produk yang utama iaitu Ganoderma ataupun herba Ganoderma. Dan apabila kita fokus kepada satu produk, kita boleh orang kata memberikan tumpuan yang khusus kepada produk-produk yang kita keluarkan dari segi R&D, Research and Development, dari segi pembangunan, dan juga Shuangho juga menghabiskan banyak masa untuk membuat research dan development di dalam Ganoderma sejak 35 tahun. Memang kita juga ada produk-produk yang lain, tapi produk-produk ini hanyalah untuk orang kata memenuhi permintaan pasaran. Dan yang kedua, produk yang ada di Shuangho ini sebenarnya produk yang mudah diduplikasikan ataupun yang mempunyai repeat order ataupun orang kata jualan yang berulang. Ya, contoh seperti kopi CEO ataupun juara kafe di Indonesia, obat gigi ataupun odor ya, Green Z. Jadi ini produk-produk yang memang senang lah ya, sentiasa digunakan pakai. Dan juga di Shuangho ini juga kita ada kategori produk. Dari segi produk yang digunakan untuk general usage, kegunaan yang umum, dan juga produk-produk yang mana kita ada khusus kepada sesuatu masalah kesihatan yang mana kita namakan targeted Ganoderma. Ianya lebih orang kata tertumpu kepada sesuatu masalah kesihatan. Jadi di sini Shuangho dapat membangunkan produk yang mereka yakin di pasaran. Mereka tidak orang kata terpengaruh dengan produk-produk yang di luar. Ya. Setengah syarikat itu ada produk yang viral, mereka akan ambil, akan cari di tempat-tempat yang lain, mereka brandkan dan jual. Tapi tidak di Shuangho, kita fokus. Kita fokus kepada Ganoderma dan Lindsay. Jadi ini menyebabkan ianya menjadi satu perusahaan yang amat stabil.
Dan jika anda melihat ya di PubMed, iaitu medical publication, ya, yang dikeluarkan oleh US National Library of Medicine ataupun National Institute of Health, ya, di internet kita boleh tengok, ya, clinical trial, artikel ataupun jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh pakar-pakar perubatan yang berkaitan dengan Ganoderma ini begitu banyak. Di PubMed sendiri melebihi lagi lebih daripada 2,000 kajian. Bermakna banyak info-info, banyak kajian, clinical study dilakukan berkaitan dengan Ganoderma dan Lindsay. Begitu juga dengan Yunqing Ganoderma, ya, pun sudah menerima sijil pengiktirafan daripada negara Taiwan di dalam penyelaras sistem imun dan juga sebagai pelindung hati. Jadi ia mendapat pengiktirafan dari segi Lindsay itu sendiri, ya. Baik, yang keempat, support system di Syahor ini nak kata terbaik tidak, tapi mantap. Sebab apa? Sebab kita mempunyai semua support system. Kita ada Facebook page, kita ada Instagram, TikTok, YouTube channel, dan yang paling penting kita juga mempunyai e-learning site. Ya, e-learning site ini banyak info, banyak maklumat yang kita akan tentang Syahor. Okay. Baik, yang kelima, yang ni saya nak cerita dengan lebih panjang lah, ya. Kenapa kita memilih Syahor? Disebabkan oleh strategi 111 Cafe Business Plan. Boleh ada sesiapa mute, ya? Tolong mute, supaya tidak mengganggu الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي الظالمين. Okay, ya, sudah mute, ya. Alright. Saya share sekali lagi, ya. Okay. Kenapa kita memilih Syahor? Disebabkan strategi 111 Cafe Business Plan. Strategi ini sebenarnya amat mudah, amat simple, ya, yang bermaksud hanya minum satu kotak kopi CEO, rekrut satu kawan ataupun juara kafe. Yang kedua, rekrut satu kawan, sama-sama minum kopi CEO, dan selepas 1 tahun boleh menjana pendapatan 12,280 sebulan ataupun 36 juta rupiah per bulan. Bermakna kita boleh memperolehi penghasilan selepas 1 tahun sebanyak 36 juta rupiah per bulan. Jadi strategi ini mudah. 1, 1, 1. Minum satu kotak kopi, rekrut satu orang kawan, dan selepas 1 tahun penghasilannya 36 juta rupiah ataupun RM12,000 sebulan. Dan yang paling baiknya, ya, sebab CEO Cafe yang viral ataupun booming di Malaysia sejak tahun 2018 telah pun bermula di Indonesia, iaitu pada 24 Juni 2023. Baru lebih kurang 3-4 bulan sahaja di Indonesia, kita telah menghadirkan, ya, SH Juara Cafe di dalam 2 variasi rasa, iaitu tanpa gula 3 in 1 dan juga dengan gula iaitu 4 in 1, dengan harga yang amat berpatutan sekali, RM142,000 untuk satu kotak. Di dalam satu kotak ini ada 20 sachet. Dan di Indonesia sendiri kita pun sudah mempunyai 6 kantor, ya. Jadi kita boleh mendapatkan produk ini sekarang di Indonesia dengan mudah. Baik, apa itu CEO Cafe? CEO Cafe ini sebenarnya dia ada 3 kandungan yang utama. Yang pertama ialah biji kopi Arabica yang diambil dari Brazil. Ianya biji kopi yang tulen, tidak ada
perisa kopi yang digunakan dan tiada bahan pengawet. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menggunakan creamer ataupun minyak kelapa asli daripada Baker di Netherlands. Maknanya kita tidak menggunakan creamer yang biasa. Jadi oleh sebab itu dianya tiada lemak trans. Jadi ianya creamer yang lebih sihat menggunakan santan kelapa. Dan yang ketiga, inilah yang paling penting untuk kesihatan kopi CEO ataupun juara kafe ini juga kita masukkan Yunkin Ganoderma. Okay. Yunkin Ganoderma ini telah pun memperolehi 2 akreditasi daripada negara Taiwan sebagai satu makanan kesihatan. Bermaknanya ada jaminan tentang tahap makanan kesihatan ini sebagai pelaras sistem imun untuk sistem ketahanan badan dan juga sebagai satu herba pelindung hati yang amat baik. Dan sebenarnya fungsi-fungsi CEO Cafe ataupun juara cafe ini banyak. Ya, anda boleh lihat di skrin ini ya. Menyegarkan otak, menghilangkan masalah migrain, sakit kepala, mencegah kemurungan. Biasanya kalau kita minum kopi lebih migrain, tapi tidak dengan kopi CEO dan juara cafe ini. Ada banyak testimoni yang menyatakan selepas minum kopi ini masalah migrain pun hilang. Boleh mengurangkan kolesterol, boleh membantu orang yang ada masalah diabetes, darah tinggi dan sebagainya. Dan ini adalah dua sijil pengiktirafan negara daripada Taiwan yang telah diberikan kepada Yunkin Ganoderma. Okay. Sebagai pelaras sistem imun dan juga sebagai pelindung hati. Bermakna sekiranya kita mengambil produk ini, kita tidak perlu ragu-ragu dengan produk tersebut sebab ianya telah mendapat satu pengiktirafan. Dan kopi CEO ni ataupun juara kafe ni sebenarnya ada kisah di sebaliknya. Kita bukan kopi yang kita buat semata-mata nak dapatkan pasaran. Buat saja kopi tu pergi ke kilang dan kemudian labelkan dan kita jual. Tidak. Kopi ini sebenarnya bermula daripada satu cerita. Ceritanya adalah seorang di Jepun ya. Di Jepun ataupun Jepang ini namanya Mr. Terashima. Dia sebenarnya lumpuh akibat kemalangan dan terpaksa duduk di kerusi roda selama 3 tahun. Dan pada satu hari ya, kawan beliau yang datang daripada Taiwan telah memberikan kapsul Yunkin Ganoderma ini untuk dicuba. Tetapi Mr. Terashima ini dia tak suka nak makan kapsul. Dia kata susahlah nak makan produk kapsul ni. Jadi dia mengambil kopi dan dia masukkan kapsul Yunkin Ganoderma ini ke dalam kopi. Jadi dengan kaedah itu dia boleh cubalah sebab dia tak suka nak minum masuk dalam mulut dia kapsul. Dia buka kapsul dan masukkan dalam kopi dan selepas dia minum kopi yang telah dicampurkan dengan Yunkin Ganoderma ini, jari dia dah mula bergerak dan seluruh badan dia menjadi panas. Dan disebabkan itulah dia yakin dan dia terus mencuba Yunkin Ganoderma ini sebanyak 8 kapsul satu hari ya dengan kopi lah, dibancuhkan dengan kopi dan selepas 3 bulan beliau sudah boleh berjalan. Dan anda boleh lihat di YouTube lah sebenarnya ada video ni. Dia cakap dalam bahasa Jepun lah, saya pun tak faham. Tapi disebabkan inspirasi cerita ini, Chuang Ho telah pun mendapat orang kata terinspirasi untuk membuat satu produk Yunkin Ganoderma ini di dalam kopi. Dan kita bukan saja terus buat, tak. Dia mengambil masa yang agak lama untuk menjalankan uji kaji, untuk menjalankan research dan development ya. Selama 4 tahun barulah kita lahirkan kopi CEO Cafe ataupun sekarang kalau di Indonesia itu Juara Cafe. Jadi kisahnya sebegini, panjang. Dia bukan satu produk yang kita buat semata-mata untuk mendapat pasaran, tidak. Kita buat dengan
penuh teliti dengan R&D yang sungguh lama untuk kita dapatkan rasa, untuk kita dapatkan dia punya kebaikan Euthane Ganoderma dalam kopi tersebut. Okey, jadi itulah 3 keistimewaan yang kita boleh dapat dengan CEO Cafe ataupun Juara Cafe. Yang pertama, harga dia murah. Kalau di Malaysia ini RM2 sahaja untuk satu seceh. Kalau di Indonesia saya rasa lebih kurang dalam RM7,000 begitu ya. RM7,000 untuk satu seceh. Jadi dengan adanya Ganoderma ini, kita minum kopi boleh dapat kesihatan. Dan selain daripada itu, kita juga boleh mendapat pendapatan bulanan yang lumayan, iaitu keuntunganlah dengan hanya minum kopi. Okey, ini banyak testimoni-testimoni ya. Saya cuma nak tunjuk sebahagian saja. Sejak tahun 2018 kita dapat beribu-ribu testimoni di Malaysia ya. Dan mungkin sekarang pun sebenarnya dah semakin banyak testimoni di Indonesia. Contoh di sini testimoni darah tinggi. Maknanya selepas dia mengamalkan CEO Cafe, dia punya bacaan blood pressure dia menurun ya. Dan biasanya dia hanya ambil satu cawan sahaja ya. Dan dah dapat melihat kesannya selepas mengamalkan CEO Cafe. Ini pula kencing manis. Selepas minum produk CEO Cafe, Juara Cafe ini, dia punya gula dalam darah pun semakin menurun. Ini batu karang. Okay. Selepas mengamalkan CEO Cafe, batu karang tu keluar melalui air kencing. Ini saya rasa 4 tahun yang lepas itu di Borneo ya. Batu karang saiz lebih kurang 2 mm. Dan sebenarnya kisah ini pun saya rasa sudah ada di Indonesia. Di Indonesia pun ada orang yang selepas mengamalkan CEO Cafe ini, batu karangnya keluar dari air kencing. Yang itu diceritakan sebesar biji kurma. Lebih besar daripada yang ini ya. Ini satu lagi testimoni yang lumpuh. Dia mengamalkan CEO Cafe selama 4 bulan dan dia juga mengamalkan Johor Ringzi 2 kapsul sehari, dan CEO Cafe ini dia ambil 3 paket sehari, dan selepas 4 bulan dia sudah boleh berjalan ya. Banyak lagi testimoni, contohnya di sini menurunkan kolesterol, yang ini boleh membantu masalah migrain, melawaskan perut ya, senggugut untuk orang yang datang kitaran head yang ada masalah ya. Jadi banyak pelbagai masalah telah dapat diselesaikan atau dibantu dengan minum kopi CEO. Baik, dari segi perniagaannya pula, dari segi bisnesnya pula ya. Konsep yang saya cakap tadi kan begitu mudah ya. Bagaimana kita nak menggunakan kopi ini sebagai orang kata pembuka bicara ya. Pertama, kita hanya minum satu kotak CEO Cafe ataupun Juara Cafe minima 1 bulan. Kemudian kita ajak satu kawan minum satu kotak CEO Cafe, Juara Cafe ini 1 bulan, dan setiap orang melakukan perkara yang sama, dan selepas 1 tahun bisa mendapatkan penghasilan 36 juta rupiah per bulan ataupun berpendapatan 12,280 sebulan. Ini konsep yang kita nak berikan kepada kita punya prospek dan rakan-rakan bagaimana nak menjalankan perniagaan ini. Ya, ini cuma ilustrasi, ini saya rasa slide yang lama. Kopi ini sekarang harganya RM40 satu kotak. Ya, bagaimana untuk kita menjalankan perniagaan ini, dan ini ilustrasi yang syarikat dah buat, perusahaan dah buat, jadi kita hanya ikuti sahaja. Tapi sebenarnya ramai juga yang bertanya, oh kenapa bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga pendapatannya kosong? Sebab kita hanya bermula dengan satu kotak. Jadi ianya sedikit demi sedikit. Kalau kita nak mendapatkan pendapatan yang lebih lumayan,
Ya, kalau kita lihat dalam one cafe business plan ini, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga enggak nampak lagi. Tidak nampak lagi pendapatannya. Ya, bulan keempat baru nampak lebih kurang RM16 ataupun RM48,000. Ya, dengan hanya 16 kotak. Jadi masih lagi tidak banyak. Ya. Sebab apa? Sebab kita hanya menggunakan satu orang, satu kawan untuk satu bulan dan juga satu kotak satu bulan. Untuk mendapatkan penghasilan yang lebih lagi, lebih cepat, kenapa kita tidak menggerakkan 2 kotak untuk satu bulan ataupun 4 kotak ataupun 10 kotak ataupun kita menggabungkan kopi dan juga ubat gigi Greenzy ataupun odol Greenzy. Ini antara produk-produk yang mudah untuk dijalankan. Ataupun kenapa tidak kita merekrut 2 orang satu bulan, rekrut 4 orang satu bulan, ajak 10 orang satu bulan. Sekiranya kita melakukan perkara-perkara ini, pergerakan jaringan kita akan lebih cepat lagi. Dan sebenarnya kita mempunyai pelbagai strategi ya di dalam membina network dengan menggunakan kaedah 1-1-1 cafe business plan. Okay, kaedah yang pertama dengan menggunakan 1-1-1 cafe business plan, iaitu satu kotak kopi, ajak satu kawan dan selepas 1 tahun berpendapatan 12,000 ataupun 36 juta rupiah per bulan. Ini dengan hanya satu kotak. Kita menggerakkan satu kotak. Jadi kaedahnya lebih perlahan lah. Ya, contohnya seperti mengayuh basikal. Mungkin selepas 1 tahun bisa berpendapatan 36 juta ataupun RM12,000 sebulan. Sekiranya kita nakkan pendapatan yang lebih pantas, yang lebih cepat, kita boleh membina 3 network dengan menggunakan strategi yang kita namakan 3x7. Ya. 3x7 network. Di sini kita menggerakkan 2 kotak kopi untuk 1 bulan. Dan sekiranya kita buat 3x7 network ini ya, dalam 7 bulan ataupun dalam generasi yang ke-7 ya, kita boleh berpendapatan RM7,000 sebulan ataupun 23 juta rupiah untuk 1 bulan. Ini dengan menggerakkan 2 kotak sahaja, 2 kotak kopi CEO ataupun juara kafe. Lebih kurang dalam RM80 ataupun RM284,000. Tapi ada orang lagi yang mau lebih cepat, yang mau mendapatkan pendapatan dengan pantas. Ya. Dia boleh menggunakan satu lagi strategi yang kita panggil Super 7, Super 7. Ya. Super 7 ini bermakna kita membina 7 jaringan dan kita terus membantu 7 jaringan ini dengan menggerakkan 3 kotak kopi dan 2 kotak Greenzy dalam 1 bulan. Kenapa 3 kotak kopi? Sebenarnya kalau kita hanya mengguna sendiri, produk ini pun sebenarnya 1 bulan 3 kotak. Contoh seperti saya, 1 hari saya ambil 2 sachet. Bermakna kalau 1 bulan lebih kurang 60 sachet. 60 sachet bermakna 3 kotak. Jadi kalau 3 kotak ini sebenarnya bagi saya adalah untuk personal consumption sahaja. Saya guna sendiri sahaja, belum lagi masuk saya punya family member. Bermakna dengan 3 kotak kopi dan 2 ubat gigi Greenzy ini ya, modal ataupun belanja yang kita gunakan lebih kurang RM148. Kalau dalam rupiah lebih kurang dalam RM526,000. 100 PV ya, 100 PV, point value-nya 100 PV. Dan sekiranya kita membina 7 jaringan ini secara konsisten, secara istiqamah dalam tindakan yang berterusan dalam 4 bulan ataupun 4 langkah, boleh mendapat pendapatan RM20,000 sebulan ataupun lebih kurang 60 juta rupiah. Jadi ini adalah pilihan untuk anda. Mungkin ada jaringan anda, rakan-rakan anda, kawan-kawan anda yang melakukan one cafe plan. Mereka lebih selesa dengan satu kotak, satu kawan, secara santai-santai, perlahan-perlahan pun okey.
Tapi mungkin ada yang nak mendapat pendapatan yang lebih cepat, mereka mungkin menjalankan program 3x7. Setiap bulan 2 kotak kopi. Tapi jika ada yang nak menggerak lebih pantas, mahukan pendapatan yang lebih lumayan, mereka akan menggunakan, mungkin membina terus 7 jaringan setiap bulan, consumption dengan RM148. 3 kotak kopi, 2 kotak green tea. Dan setiap jaringan melakukan perkara yang sama dan tidak mustahil untuk berpendapatan yang lebih cepat dan lumayan. Baik, ini ilustrasi untuk 3x7. Ya, sama ada kopi CEO ataupun SH Juara Cafe. Kalau kopi CEO itu harganya lebih kurang RM80 untuk 2 kotak dengan PV-nya 52 PV. Kalau SH Juara Cafe lebih kurang RM284,000. PV-nya sama 52. Okay. Di dalam strategi 3x7 ini, kita membina 3 jaringan dan membantu setiap members ataupun mitra di dalam jaringan kita itu untuk membina 3 lagi jaringan. Bermakna kita hanya membuka 3 jaringan dan berkembang ke bawah 3 lagi. Ya. Dan dalam level yang ke-7 sudah boleh mendapat pendapatan 7,000 RM ataupun 23 juta rupiah per bulan. Dengan hanya menggunakan kopi sahaja, 2 kotak ya. Ini 3x7. Kalau 3x7 ini, kalau yang bercita-cita nak menjadi diamond, mungkin dia belum lagi. Sebab untuk menjadi diamond, anda perlu ada 7 jaringan yang aktif, yang strong ya. Jadi itu sebab ada satu lagi strategi yang kita nak perkenalkan kepada anda yang nak fast track dengan melakukan Super 7. Super 7 ini bermakna kita membina 7 jaringan. 7 jaringan dengan 100 PV ya. 100 PV bermakna kita membuat pembelian 3 kotak Juara Cafe ataupun CEO Cafe dan 2 kotak Green Tea. Odol Green Tea ini very good lah. Ya. Memang ada banyak testimoni penggunaannya. Dan dalam generasi yang pertama anda membina 7 orang, 7 jaringan, 7 mitra. Generasi yang kedua 49 dan berterusan sehingga ke generasi yang keempat. Anda boleh menjana pendapatan sebanyak RM20,000 ataupun 61 juta rupiah per bulan. Okay. Ini saya menggunakan anggaran lebih kurang RM3,000 lah untuk satu PV ya. Ini yang kita gunakan dalam calculation di perusahaan. Okey, ini saya akan ceritakan, tapi inilah potensi pendapatan pada peringkat awal. Ini performance bonus ya. Performance bonus, dan ini apabila anda sudah sampai ke leadership bonus, anda boleh mendapat pendapatan dari RM4,000 sehingga RM80,000 sebulan, ataupun daripada 13 juta rupiah ke 270 juta rupiah ya, sebulan, per bulan ya. Okey, ini testimoni income. Jadi jika anda nak buat perlahan-lahan, nak mengayuh secara perlahan-lahan, secara malas-malas seperti yang kita sarankan dalam 111 Cafe Plan, ini adalah cara yang paling minima. 1 kotak kopi, 1 orang kawan, selepas 1 tahun mendapat pendapatan 12,000 ataupun 36 juta rupiah. Ini adalah testimoninya ya. Ini memang terjadi ya. Untuk 1 orang, 1 mitra ini bulan pertamanya cuma RM68 ataupun lebih kurang RM220,000. Bulan kedua meningkat RM146 ya, lebih kurang RM500,000. Bulan ketiga RM363, lebih kurang 1,2 juta rupiah per bulan. Dan sehingga bulan kelima dia sudah mencapai 1,800 sebulan ataupun lebih kurang 6 juta rupiah per bulan. Jadi ini
benar ikut seperti yang ditunjukkan oleh 111 Cafe Plan. Ya, bermakna apa yang disarankan dalam sistem memang boleh dibuat dan sudah pun dilakukan di Borneo ya 2-3 tahun yang lepas. Ini yang ikut sistem betul-betul. Maknanya 111. Tapi jika mahu lebih cepat dengan 111 pun ada yang mencapainya dengan lebih pantas. Contohnya di sini, di bulan pertama sudah RM4,000. Lebih kurang 13 juta rupiah. Itu bulan yang pertama dengan 111 ya. Dan anda boleh tengok di sini pada bulan yang kelima penghasilannya sudah RM12 juta. RM12,000 ya. Bersamaan dengan lebih kurang 36 juta rupiah. Ya. Yang ini mengikut exchange rate pada semasa. Tapi jika menggunakan perusahaan punya exchange rate lebih kurang dalam 36 juta rupiah. Jadi dengan menggunakan kaedah 111 ini pun sebenarnya kita boleh mendapat pendapatan yang lumayan sama ada anda nak melakukannya secara perlahan-lahan ataupun dengan lebih pantas. Dan terbukti ianya boleh dilakukan. Ataupun tengok aja di sini ya. Di sini kalau anda lihat di sebelah kiri ini ya, ini pendapatan untuk 1 tahun ya. Untuk 1 tahun lebih kurang RM155,000 ataupun dalam rupiahnya lebih kurang 500 juta rupiah. Saya rasa 500 juta rupiah. Ini pendapatannya untuk 1 tahun. Memang lumayan. It's okay. It's very good. Tapi jika anda nak yang lebih hebat lagi, anda lihat yang di sebelah kanan, ini pendapatannya untuk 1 bulan. Pendapatannya 1 bulan ialah RM100,000. Ataupun lebih kurang 350 juta rupiah untuk 1 bulan. Jadi sebenarnya pilihan adalah di tangan anda. Anda nak dapat pendapatan yang sebegini atau anda nak dapat pendapatan yang di sebelah kanan. Dan dengan kopi sahaja sebenarnya ianya boleh dilakukan. Dan ianya dilakukan di Malaysia di mana penduduknya lebih kurang 33 juta sahaja. Berbanding di Indonesia, saya rasa penduduknya 10 kali ganda daripada penduduk di Malaysia. Dari segi pendapatan per kapita, penduduk Malaysia dan Indonesia sama. Kalau di Malaysia, average gaji ya pekerja ialah RM3,000 sebulan. Sama juga di Indonesia. Saya membuat kajian lebih kurang dalam 11 juta per bulan. Itu merupakan purata pendapatan ataupun average pendapatan di Indonesia. Jadi sebenarnya sama, lebih kurang sama. Baik, memang terbukti di Xuanfu ini sudah ramai yang mendapat sukses. Dan sekiranya anda boleh capai sehingga ke diamond, anda boleh orang kata dimasukkan di dalam Xuanfu E-News, termasuk dengan ceritanya sekali, dimasukkan di dalam majalah ini. Memang terbukti setiap 2 bulan memang ada cerita-cerita tentang diamond-diamond yang lahir di dalam Xuanfu sejak 35 tahun yang lalu. Ya. Okey, jika anda lihat sekarang ini pada tahun 2017 di Myanmar ya, di mana 111 Cafe Business Plan ini bermula, telah melahirkan lebih daripada 80 orang diamond dalam masa yang sangat singkat. Dan jika anda lihat di Myanmar ya, sambutan dia memang hangat pada masa tu. Kalau kita pergi ke kantor, kita pergi ke dia punya office, ibu pejabat Xuanfu atau di sana dipanggil double crane, memang ramai orang dan mereka berbaris. Anda boleh nampak dalam gambar ini mereka berbaris ya. Berbaris untuk membeli produk hingga keluar. Hingga keluar, maknanya begitu ramai. Kerana saya diberitahu mereka membeli produk dan menjualnya dan datang semula membeli sekali lagi sebab mereka ini keuangannya kurang. Jadi mereka beli sikit-sikit, jual dan beli, jual dan beli. Ini yang berlaku di Myanmar. Cuma malangnya Myanmar sekarang sudah tak boleh buat MLM, sudah tak boleh buat network marketing. Jadi ini hanyalah tinggal satu kenangan lah di sana.
Apa yang terjadi di Myanmar, kita repeatkan semula. Kita repeatkan di Borneo, di Sabah ya, pada tahun 2018. Kalau anda tengok gambar ini, penuh selepas 6 bulan ya. Plan 111 ini diperkenalkan di Sabah, memang penuh ya orang di dalam perjumpaan di sana. Dan kalau anda tengok di sini, ini adalah sebahagian, saya rasa 90% merupakan jaringan daripada Pak Raymond. Kita punya upline, dia ada di sini. Dia punya Raymond punya grup ni, ramai, penuh ya. Ini 6 bulan selepas plan ini berjalan. Dan yang ini baru-baru ini, saya rasa minggu lepas, ini adalah perjumpaan di Jakarta Selatan daripada grup Double Diamond Janice Khan. Dan kita sudah lihat ianya sudah ramai yang hadir, penuh walaupun tempat ini kecil tapi penuh. Adakah tahun 2023 ataupun tahun 2024 ini merupakan momentum di Indonesia? Anda yang tentukan ya. Anda yang tentukan. Kalau dilihat pada gambar ini memang sudah mulai ramai walaupun baru 3-4 bulan ya bermula di sana. Dan yang terakhir saya nak bercerita tentang perniagaan ini ialah tentang warisi ya. Kita selalu mendengar perniagaan network marketing atau MLM ini adalah perniagaan yang kita boleh wariskan kepada generasi yang akan datang. Tapi malangnya ya, masalah dia, saya rasa saya pun menghadapi masalah yang sama dulu. Saya kata mungkin Pak Raymond, Cik Raymond pun sama juga, masalah yang sama. Kita buat pelbagai MLM sebelum ini memang suksesnya begitu hebat, tapi malangnya sebelum dapat kita meninggalkan warisan ya, syarikat ataupun perusahaan itu sudah meninggal dulu. Bermakna kita tak boleh mewariskan kepada generasi yang akan datang sebab syarikatnya sudah gulung tikar, sudah tak ada. Bagaimana mana kita nak mewarisi kan? Walaupun perniagaan MLM itu diceritakan boleh diwarisi, tetapi semuanya tak sempat diwarisi. Sebab apa? Syarikat yang kita sertai itu semua sudah hilang. Kita dah buat begitu lama, 4 tahun, 5 tahun, ada yang sampai mungkin 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, tiba-tiba syarikatnya hilang pendapatan. Tetapi di Shonghu ini terbukti perniagaannya boleh diwarisi dan terbukti ada yang telah pun mewarisikannya sebab ia sudah pun berjalan selama 35 tahun. Contoh di gambar ini anda boleh lihat, ini adalah satu rumah seorang gold diamond ya, mendiang Mr. Lim di Taiwan. Rumah ini 6 tingkat ataupun 6 lantai ya, 6 lantai yang beliau bina untuk family dia dan juga untuk jaringan-jaringan dia yang mungkin yang datang dari Malaysia, dari Hong Kong, dari Singapura, yang mau datang ke Taiwan boleh berjumpa beliau di sini. Dan beliau telah pun tiada, tetapi perniagaannya diwariskan kepada anak dan menantunya. Kalau anda tengok gambar di sebelah kanan tu yang baju warna merah tu ya, itu kalau tak salah saya itu anaknya. Itu anaknya yang mewarisi perniagaan ini. Bermakna perniagaan ini boleh diwarisi dan sudah terbukti sebab syarikat bertahan lama berbanding dengan kita. Tapi masalahnya banyak syarikat ataupun perusahaan yang kita sertai sebelum ini, perusahaannya mati dulu sebelum mitra ataupun usahawannya yang meninggal. Jadi tidak boleh diwarisi. Jadi di manakah orang cakap perniagaan yang boleh diwarisi? Tapi kita boleh dapatkannya di Shonghu. Dan yang ini saya cuma nak beritahu tentang Double Diamond Li Po Eng. Ini merupakan antara double diamond yang terawal di Malaysia. Saya rasa beliau menyertai perniagaan ini pada tahun 1992. Bermakna di dalam perniagaan inilah kita boleh membina legasi. Kita bukan hanya membina pendapatan, kita bukan hanya membina kekayaan dan akhirnya jatuh dan tidak ada legasi. Tapi sekiranya perniagaan itu berterusan, kita boleh membina legasi. Dan dalam ceramah beliau, beliau ada memberitahu selama 29 tahun beliau berada di Shonghu dan beliau masih aktif di Shonghu, apa yang hasil yang beliau dapat ini sebenarnya dirasai oleh 3 generasi.
bermakna ibu bapa dia, parents dia dapat merasai apa yang dia dapat. Anak-anak dia dapat merasai apa yang dia dapat. Bermakna dengan income yang dia ada selama 30 tahun di Shuanghu ini, semua generasi dapat merasakannya. Dan beliau mengeluarkan satu buku. Buku ni saya dihasilkan pada tahun 1997. Dan beliau masih lagi aktif di Shuanghu. Cuba kita bayangkan. Dalam masa 30 tahun, masih lagi bersama dengan Shuanghu, masih lagi mendapat pendapatan yang berterusan berbanding dengan ramai yang di luar sana, leaders seperti saya sebelum ini, Pak Raymond sebelum ini, membuat perniagaan turun dan naik, ada yang dapat income begitu hebat, akhirnya syarikat hilang. Berbanding dengan apa yang beliau alami, memang sungguh menakjubkan. 30 tahun masih lagi bertahan di Shuanghu. Baik, bagaimana untuk bermula? Okey, langkah yang pertama, anda perlu daftar keahlian. Keahlian adalah secara percuma ataupun gratis, free ya. Percuma itu kalau ditranslate ke Indonesia mungkin sia-sia, okey. Free dengan menggunakan e-voucher. Okey, setiap ahli yang mendaftar akan mendapat e-voucher dan e-voucher ini mesti digunakan dalam masa 1 bulan untuk mendapatkan e-voucher yang baru, ya. Kalau anda mendaftar tanpa e-voucher di Malaysia, pendaftarannya RM15, di Indonesia RM18,000. Dan langkah kedua, selepas anda daftar percuma, setelah anda mendaftar gratis, setelah anda mendaftar free, anda perlu membeli satu kotak CEO Cafe ataupun Juara Cafe ini untuk dicuba. Dan selepas anda cuba, anda yakin dengan produk, anda bolehlah mengajak teman anda untuk sama-sama buat perkara yang sama. Jadi yang penting anda kena mencuba produknya dulu. Dan langkah yang keempat, anda lakukan proses duplikasi. Sama ada anda melakukan seperti yang disarankan oleh sistem 111 Cafe Business Plan, anda menggunakan strategi 3 darab 7 ataupun anda menggunakan strategi Super 7, itu terpulang kepada anda punya matlamat untuk mencapai pendapatan. Okey, jadi saya rasa itu dulu yang ingin saya sharekan kepada anda pada malam ini sebelum saya nak serahkan kepada Encik Raymond untuk memberikan topik yang seterusnya.